Menurut laporan survei tenaga buruh yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada suku ke-2 tahun 2020, kadar pengangguran adalah sebanyak 4.8% iaitu seramai 768,700 orang. Walau bagaimanapun pada Julai 2021 terdapat peningkatan bilangan penganggur seramai 9,500 orang menjadikan jumlah penganggur bersamaan dengan 778,200 orang. Dalam usaha memastikan lebih banyak peluang pekerjaan disediakan bagi mengurangkan kadar pengangguran, kerajaan telah lebih menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara ataupun MPN dengan sasaran pewujudan 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat. Di bawah Majlis Pekerjaan Negara, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MDEC telah dilantik sebagai pengurusi bersama bagi pasukan khas ataupun pasukan petugas khas sumber manusia dan keusahawan. Datuk Speaker, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, soalan saya ada dua bahagian. Yang Berhormat Menteri, Kulim Bandar Baru. Jangan panjang sangat. Ya. Yang Berhormat Menteri, di bawah kumpulan wang COVID-19, program subsidi upah dan insentif pekerjaan ini menelan 18 bilion. Bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan kepada Dewan apakah impak 18 bilion ini kepada pekerjaan yang dapat diselamatkanlah? Sebab dah bagi subsidi upah dan segala macam, pekerjaan tak hilang. Itu yang pertama, impak. Yang kedua, 29 Oktober nanti, Menteri Kewangan akan bentang bajet. Di bawah Kementerian Sumber Manusia, Yang Berhormat Menteri tadi sebut ada ditubuhkan Majlis Pekerjaan Negara dengan sasaran 500,000 peluang pekerjaan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan sedikit lagi selain daripada yang telah disebut tadi untuk bajet akan datang ini, nak wujudkan 500,000 peluang pekerjaan ini, apakah inisiatif utama untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Bandar Baru Kulim. Satu soalan yang cukup penting yang memandangkan yang melibatkan kos yang begitu tinggi. 18 bilion yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Baru Kulim adalah satu sumbangan ataupun peruntukan khas telah disalurkan kepada Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya Perkeso secara berperingkat. Dan kita lihat sejak MCO pertama sehingga kini Tuan Yang di-Pertua, dengan program subsidi upah ini menjadi satu program yang cukup popular di kalangan warga kerja dan pihak industri, sehingga permintaan yang cukup tinggi daripada pihak industri untuk memastikan kerajaan membekalkan peruntukan yang cukup bagi ketiga-tiga MCO. Dengan peruntukan yang begitu tinggi, kita sempat menyelamatkan. Apabila orang tanya apakah legasi saya sebagai Menteri Sumber Manusia dalam keadaan COVID ini, saya bangga dengan bangganya boleh mengumumkan sebagai Menteri Sumber Manusia dengan peruntukan yang begitu tinggi, saya telah menyelamatkan ataupun membela nasib warga kerja seramai 2.9 juta orang. Dengan sumbangan 18 bilion, negara kita telah menyelamatkan nasib warga kerja seramai 2.9 juta orang dan juga melebihi 300,000 syarikat daripada gulung tikar. Ini adalah satu pendekatan yang cukup baik. Cuba Yang Berhormat bayang, hari ini dengan kadar pengangguran 4.8%, lebih kalau 700,000 orang menganggur. Ini pun menjadi isu. Cuba bayangkan tanpa peruntukan ini, mungkin 2.9 million warga kerja telah kehilangan peluang pekerjaan. Itu adalah hasil daripada ataupun impak yang positif dapat daripada peruntukan itu. Yang kedua, melahirkan 500,000 peluang pekerjaan di bawah Majlis Pekerjaan Negara yang dipenguruskan oleh Yang Berhormat. Ini adalah usaha sama pelbagai agensi yang terdiri daripada Kementerian Sumber Manusia, koperasi dan usahawan dan sebagainya. Maka keseluruhan saya akan bagi secara bertulis apakah hal tuju saya akan datang. Terima kasih Tuan. Terima kasih.